Assalamualaikum, hai semua, apa khabar korang? Terima kasih sebab sudah klik video ni dan jangan lupa tekan tombol subscribe. Kembali lagi bersama saya Aa berbagi info dan kisah menarik. Oh, sebelum tu jangan lupa tekan tombol subscribe, tekan loncengnya juga. Okey, video seram kita pada kali ini saya nak sharekan kisah seram hamba Allah ni. Dia punya pengalaman misteri lepas dia mengandung. Yelah, orang kata kalau mengandung ni kan banyak pantang larangnya. So sebab itulah benda tu tak boleh buat, benda ni tak boleh buat macam tu kan. Jadi kisah kali ni saya ambil daripada sumber internet, tapi kisah dia menarik sangat. Jadi saya nak juga ceritakan dalam YouTube channel ni. Okey, kisah ni bermula lepas dia kahwin. Jadi kita bagi nama gelaran dia sebagai Mira, yang mana dia disahkan hamil lepas 2 hari dia orang ni buat majlis persandingan. So Mira ni dia disahkan hamil lepas 2 hari dia orang buat majlis persandingan. Sebenarnya dia dah akan nikah 2 minggu sebelum tu. Jadi rezeki dia lah mengandung awal kan. So masa tu dia fikir nak apply cuti lama lah sikit. Tapi bila dah apply cuti tu, bos dia pula tak bagi. So dia pun pergilah klinik. Pergi klinik sebenarnya dia nak minta MC. Yelah, at least kalau tak cuti lama sikit pun hari tu dia boleh cuti kan, dia boleh balik rehat. Bila dah pergi klinik tadi nak minta MC, doktor pun check lah dia kan. Check situ, check sini, semuanya okey. Tekanan darah okey, tak nampak pun macam orang yang sakit. Jadi masa tu dia terpaksalah ngaku dengan doktor tu kan. Dia cakap sebenarnya dia tak larat, dia penat sangat sebab dia baru je habis kenduri kahwin. So dia nak minta MC lah, dia nak rehat. Dah tu Mira yang cakap, nasib baiklah juga doktor tu macam faham lah kan. Dah tu doktor tadi pun tengoklah dekat tangan dia kan, inai merah lagi. Lepas tu pakai cincin tu, nampak lah cincin tu baru kan. Dia orang baru kahwin. Lepas tu doktor tu pun tanyalah, bila awak kahwin? Tantah mengandung tak? Jadi Mira tadi tak ngaku lah kan. Dia cakap, takkanlah mengandung. Yelah, dia baru kahwin, baru 2 minggu lepas dia akan nikah macam tu. Dah tu 2 hari lepas tu dia orang buat majlis perkahwinan, majlis sanding semua kan. So dia sendiri pun fikir tak mungkin lah ngandung. Dah doktor pun minta supaya Mira ni pergi buat urine test air kencing kan, nak tahu ngandung ke tak. Bila dah test tadi, result dia double line pula. Maksudnya memang betul Mira ni mengandung. Dah tu dia terfikir-fikir balik, betul lah, sebab last period dia pun sehari sebelum nikah. Jadi kemungkinan lah dia mengandung. Katanya alhamdulillah lah rezeki kan. Dia dengan suami dia pun bukan main happy lagi sebab dapat rezeki awal. Jadi suami dia bukan main excited lagi nak dapat baby ni. So suami dia pun bagi tahu mak dengan ayah dia, kiranya mertua Mira ni lah. Katanya masa tu bukan banyak lagi pantang larang yang mak mertua dia bagi tau. Tak boleh buat itu, tak boleh buat ini. Yelah, tak boleh nak lalu bawah ampayan. Lepas tu tak boleh nak bagi orang sembarangan sentuh perutnya tu. Bukan. Jangan makan itu, jangan makan ini, jangan buat ini, jangan buat itu. Macam-macam lah. So Mira tadi pun cuma dengar je lah. Yelah, dia pun tak ada pengalaman kan. Ini kali pertama dia mengandung. Dan katanya dia memang tak tahu apa-apa. So dia ikut je apa yang mertua dia cakap. So Mira ni cakap start daripada hari tu bermulalah dia punya kehidupan sebagai seorang isteri, sebagai seorang bakal ibu. Dan kalau nak tahu, bapak mertua dia ni sebenarnya seorang yang boleh mengubati orang lain tau. Katanya daripada dulu lagi, daripada suami dia kecil lagi, dia dah pandai berubat orang dah. Sampailah sekarang ni, boleh kata setiap hari jugalah orang akan datang ke rumah bapak mertua dia tu untuk pergi berubat. Ada yang urut patah lah, ada yang kena santau, kena rasuk jin. Macam-macam hal lah yang berkaitan dengan gaib ni, dia orang akan datang jumpa dengan bapak mertua dia untuk berubat. Dan katanya bukan daripada negeri dia orang je tau, tapi daripada merata negeri. Jadi awal-awal dia mengandung tu, bapak mertua dia dah pesan dah, mengandung anak pertama ni jaga-jaga sebab ramai orang yang berminat. So Mira sebenarnya dia tak faham sangat apa yang bapak mertua dia cakap tu, apa yang bapak mertua dia maksudkan. Cuma dia fikir, mungkin mengandung anak pertama ni macam muka tu naik seri ke apa macam tu lah kan. So sebab tu lah akan ramai peminat. Jadi dia pun ngangguk je lah, ya. Dah tu setiap malam tau, suami dia akan bacakan dia doa Nabi Musa. Lepas tu dia akan rautkan daripada kepala sini sampailah ke dahi. Raut dekat kepala Mira
Mira lah, bukan raut dekat kepala suami dia. So kisah ni jadi masa dia mengandung 4 bulan. So nak jadikan cerita, kawasan dekat belakang rumah dia sebelum ni semuanya hutan tau. Jadi tak ada penempatan ke apalah. Masa tu adalah pemaju ni pergi beli tanah dekat belakang sana. Dah tu dia orang nak bangunkan satu perumahan mewah lah dekat belakang situ. Tapi dia tak tahu siapa yang beli kawasan tanah tu. So start daripada dia mengandung 4 bulan tu lah, construction dekat belakang rumah dia tu bermula. Tak lama lepas tu dia adalah dengar cerita kata kerja-kerja pembangunan dekat belakang sana 2-3 kali jugalah terganggu. Pernah jadi jentera-jentera dia orang sana rosak. Tiba-tiba je boleh rosak. Lepas tu banyaklah tergendala dia punya projek tu. Sampaikan kontraktor dan juga subkontraktor dia orang pun pening kepala tau. Jadi pada masa tu, jadi kontraktor dia pada masa tu pun pergilah jumpa dengan orang kampung ni. Tanya dengan orang kampung, kok lah ada tahu cerita ke ataupun tahu macam mana nak buat supaya kerja-kerja tu tak tergendala lagi kan. Mungkin dia orang sendiri pun dah boleh agak dah ada sesuatu yang misteri dekat situ. Jadi orang kampung tadi pun suruhlah kontraktor ni pergi jumpa dengan Pak Najib. Pak Najib ni bukan nama sebenar tau. Dan Pak Najib ni adalah bapa mertuanya Mira. Sebab katanya Pak Najib ni dulu dia pernah buka gelanggang silat dekat kawasan hutan tu. Dan Mira sendiri pun pernah pergi belajar silat dekat situ juga. Mira pun pernah nampak juga sesuatu tau sebenarnya dekat dalam gelanggang silat tu lah. Diorang boleh kata kerap jugalah ada pengalaman-pengalaman misteri macam gitu. Pernah jadi masa dia orang belajar silat tu, tiba-tiba je pokok ni bergoyang-goyang kan, macam ada benda je atas pokok tu. Padahal tak ada angin pun. Kalau saya akan fikir monyet agaknya kan. Yelah tu nak ngintai orang silat. Dah tu dia orang pernah tiba-tiba je tercium bau wangi. Cuma dia orang budak-budak silat ni macam buat tak tahu je lah. Selagi benda tu tak mewujudkan diri, tak tunjuk wujud dia, so dia orang ignore je benda tu. Dah kontraktor tadi pun pergilah jumpa Pak Najib ni, bapa mertuanya Mira. Dah jumpa tadi, dah deal semua bincang macam mana nak buat kan, nak handle benda ni. Lepas tu bapa mertuanya Mira ni pun ajak suami dia pergi masuk hutan sana. Katanya masa tu Mira ni macam tak puas hati lah juga. Dah kenapa nak ajak suami dia kan, padahal dia tengah mengandung pada masa tu. So nak kena tinggal dia seorang-seorang. Jadi pada masa tu bapa mertua dia dengan suami dia ni akan masuk ke dalam hutan dengan berpakaian silat, lengkap pakaian silat ni. Dah tu dia orang pergi masuk ke dalam hutan sana lebih kurang dalam pukul 12:30 malam. Suami dia cakap dia dengan ayah dia masuk ke dalam hutan tu untuk buat solat hajat dekat. Lepas dah selesai solat hajat, ayah dia tak bagi dia buka mata tau. Mungkin dia kena pejam mata macam tu lah kan. Tapi dia boleh rasa lah sekeliling dia ni macam ramai sangat orang tau. Jadi selama seminggu ayah dia dengan suami dia ni pergi masuk dalam hutan tu buat solat hajat sambil-sambil berunding dengan penduduk yang ada dekat sana. Dah tu ayah dia macam cakap lah dengan penduduk kat situ kan. Cakap kat sini sekarang ni nak bangunkan penempatan manusia. Jadi dia minta supaya penduduk dekat situ untuk berpindah. Lepas seminggu dia berunding, hari-hari pergi tau. Lepas seminggu berunding, barulah penduduk dekat situ setuju. Lepas dah dia orang pindah, barulah Lepas dah dia orang pindah, barulah pembangunan perumahan tu dapat dijalankan dengan lancar. Katanya sekarang ni dah naik dah apartmen mewah dekat belakang rumah dia tu. Dan dah ada orang duduk pun dekat apartmen tu semua. So itulah kisah daripada suami dia tau. Itu baru part suami dia. Lain pula benda yang jadi pada dia yang ditinggalkan dekat rumah ni seorang-seorang. Jadi katanya macam biasa, sebelum suami dia tu keluar dari rumah, suami dia akan bacakan doa Nabi Musa dulu. Lepas tu raupkan daripada kepala Mira ni sampai ke kaki. Dan suami dia akan pasang surah Al-Quran dulu dekat PC sana dan suruh isteri dia tidur. Nak dijadikan cerita, ada satu malam tu, masa tu dia tengah tidur tau. Mira ni tengah tidur. Dah tu tiba-tiba dia tersedar. Masa dia tersedar tu, dia nampak suami dia ada duduk dekat sebelah dia, duduk dalam keadaan bersila sambil-sambil menatap ke arah dia tau. Ya, suami dia tengah tenung dia masa tu. Jadi sebab dia fikir itu suami dia, bukannya benda lain, so dia pun pejamkan mata nak sambung tidur lah kan. Dah sebab pada masa tu dia fikir suami dia dah balik dah daripada hutan sana dan ada duduk bersila dekat sebelah dia sekarang ni. So dia pun macam aman lah kan, nyaman dia nak sambung tidur ni. Dan tiba-tiba masa dia nak sambung tidur balik tu, baru dia terperasan tau, kenapa suami aku ni macam pakai baju lain ni? Rasa tadi pakai baju silat kan keluar. Sekali sekarang ni yang tengah bersila dekat tepi dia tu, yang konon kata suami dia tu,
Ya, suami dia yang tengah bersila dekat tepi dia sekarang ni pakai baju jubah putih, lepas tu berserban. So dia pun macam tersentap lah kan. Betul ke suami aku? Dia pun palingkan muka ke arah ke tepi ni. Dan pada masa tu dia terkejut sangat sebab suami dia tadi dah tak ada dah. Rupa-rupanya tak ada siapa pun dekat sebelah dia tau. Mira cakap masa tu serius, takut gila dia. Yang dia fikir, yang dia rasa masa tu cuma nak nangis je. Tapi itulah, nak nangis pun tak guna, nak minta tolong siapa pun tak boleh. Sebab dia duduk sorang-sorang je. Dan katanya kalau dia nak lari sekalipun, dia tak tahu nak lari ke mana. Yelah, dah pagi-pagi buta kan. Dah tu tak tahu bila dia boleh tertidur balik. Esoknya tu, Mira tadi pun ceritalah dengan suami dia kan. Dia cerita yang dia ada nampak suami dia tengah duduk bersila macam tu kan. Lepas tu suami dia cuma cakap, alah, ada yang tolong jagakan sayang lah tu. Dah tu suami dia cuma cakap, mungkin ada yang tolong jagakan sayang lah kot, sebab abang pergi buat kerja macam tu kan. Mira yang dengar jawapan macam itu agak menyirap jugalah. Yelah, dia yang merasa ketakutan tu semua. Tapi suami dia anggap benda tu macam biasa je. Tapi betul jugalah apa yang suami dia cakap kan. Kalau yang datang tu berserban, macam baik macam tu je, tak payahlah nak takut. Memang nampak sangat nak menjaganya tu. Tapi kalau yang datang tu macam mata merah, berserban tapi mata merah, itu ada something wrong. Dah tak kena dah tu. Okay, hari kedua rundingan diorang tu berlangsung. Okay, hari kedua diorang pergi berunding. Masa tu Mira dah tidur lah kan. Jadi dalam pagi tu, sekali lagi dia tersedar. Dia tersedar tu sebab dia dengar ada orang bagi salam tau. Ada suara seorang lelaki bagi salam dekat telinga dia. Assalamualaikum, macam tu kan. Jadi dia yang tengah tidur tu macam agak terkejut lah, tersentap macam tu. Lepas tu terus terbangun. Dia buka mata, dia pandang ke arah kiri. Dia tengok suami dia tengah tidur masa tu. So masa tu dia fikir, nak kejutkan ke tak Tapi dia nampak suami dia tu macam tidur lena je, macam kepenatan lah macam tu kan. Mungkin dia fikir mungkin suami dia ni baru balik tak. Jadi kesian lah juga kalau nak kena kejutkan suami dia. Suami dia baru je tidur. So dia pun abaikan benda tu. Dia tutup je muka dia ni dengan selimut dan dia tidur. Esok paginya tu dia cerita dengan husband dia. Lepas tu dia marah dengan suami dia ni. Kata apa, ni semua punca suami dia lah yang dia kena ganggu malam-malam kan. Yelah, dia tengah mengandung. Lepas tu suami dia pula pergi masuk hutan sana, pergi buat kerja yang apa, orang kata kerja gaib lah macam tu kan. Tapi suami dia boleh pula dia jawab acuh tak acuh tau. Suami cakap apa? Dia cakap, alah, orang bagi salam. Jawab je lah. Dah Mira tadi pun angin lah dia kan. Yelah, dia yang tanggung benda tu, dia yang rasa ketakutan tu. Jadi dia pun marah-marah dengan suami dia. Dia bebel dengan suami dia semua. Dan suami dia pun mungkin redor je lah, pasang je lah telinga kan. Okay, hari yang lain pula, ada satu hari ni dia kerja shift petang. Jadi pagi tu lepas dah solat subuh, suami dia dah siap-siap semua pergi kerja. Lepas dah suami dia pergi kerja tadi, dia pun sambunglah tidur balik kan. Yelah, petang nanti baru dia masuk kerja. Kononnya dia fikir masa tu bolehlah dia rehat banyak sikit. Pagi ni tidur dulu banyak-banyak. Lepas tu petang nanti barulah lebih sikit tenaga kan nak masuk kerja. Tapi tiba-tiba je masa dia tengah sedap tidur tu, dia terdengar ada suara seorang lelaki panggil nama dia dengan kuat tau. Mira, macam tu kan. So dia dengan tak semena-mena boleh terbangun. Dah tu dia cakap dengan tindakan refleksnya, dia terus pergi ambil tuala, masuk toilet, mandi, siap-siap dan laju je dia keluar rumah pergi ke office, pergi kerja. Sampaikan masa tu dia dah tak ingat langsung. Sampaikan masa tu dia dah tak ingat langsung yang kata dia tengah mengandung tau. Punyalah bertenaga dia masa tu. Ada satu lagi kejadian aneh yang katanya dia tak boleh lupa sampai bila-bila. Masa tu dia mengandung 7 bulan. Jadi ada satu pagi tu dia agak rushing lah nak pergi kerja ni. So dah siap-siap semua, dia pun pergilah ke arah. So dah siap-siap semua, dia pun pergilah ke arah lift kan. Dia tekan lift, lepas tu lift dah terbuka. Dan katanya dia masuk dalam lift tu, dia duduk dekat depan sekali. Sebab bahagian belakang tu macam ramai orang. Yelah, katanya itu adalah peak hour. Ataupun yelah, katanya itu peak hour. Jadi ramailah orang yang gunakan lift tu, yang nak pergi kerja lah, nak balik kerja lah apa kan.
Dah tu Mira yang cakap masa dia masuk lift tu, dia tak perasan pun siapa yang ada kat dalam lift. Dia cuma nampak macam ada orang ramai macam tu lah kan. Tapi dia tak adalah tengok sesuatu. Macam sesuatu orangnya kan. Jadi dia masuk je ke dalam lift tadi. Dan tiba-tiba je ada tangan yang pegang perut dia tau. Dia pun macam terkejut lah kan. Terkejut lepas tu bela-bela. Sebab dia memang boleh kata jaga pantang lah. Pantang yang ayah mertua dia dah bagi tahu. Kata perut tu jangan bagi sembarangan orang untuk sentuh. So dia memang jaga benda tu tau. Dia akan bagi suami dia, doktor dengan nurse je yang sentuh perut dia. Dah, bila dah ada orang sentuh perut dia tadi, dia macam terkejut lah kan. Lepas tu dia dengar ada seorang nenek tua ni yang tegur. Nenek tu cakap, dah berapa bulan dah ni? Jadi Mira ni pun dengan bela-belanya dia jawab lah kan, 7 bulan dah. Lepas tu nenek tu cakap, lepas tu dia gelak tau. Ya, dia gelak. Dah kenapa nak gelak? So Mira ni macam terkejut lah kan dengan perlakuan nenek tua tu. Dia pun macam tak boleh hadam apa yang sebenarnya sekarang ni dah berlaku. Dah, bila lift dah terbuka, dia terus keluar daripada lift tu dan pergi ke arah kereta. Katanya masa tu memang dia rushing sangat, dah lewat nak pergi ke office. Jadi dia sendiri pun dah tak teringat dah nak bagi tahu benda ni pada suami dia. Dan Mira cakap, start daripada situlah bermulanya perangai pelik dia tau. Bila husband dia ajak Mira ni untuk pergi ke rumah mertua dia, mesti Mira ni akan bagi 1001 alasan kenapa dia tak nak pergi ke rumah mertua dia. Macam-macam lah dia bagi alasan. Perangai dia tu jadi macam langsung tak nak pergi ke rumah mertua dia. Kadang dia bagi alasan yang dia tu penat. Lepas tu dia tak nak ganggu orang tua dia tu ataupun mak mertua dia tu kan. Kadang-kadang tu dia bagi alasan malas lah nak pergi macam tu. Padahal sebelum-sebelum ni tak ada masalah pun. Dia okey je kalau nak pergi ke rumah mak mertua dia. Sebab jarak rumah dia dengan rumah mak mertua dia tu taklah jauh mana pun. Selang beberapa hari daripada perut dia disentuh tadi kan, tiba-tiba je dia rasa sakit sangat dekat bahagian bawah perut. Masa tu dia tak tahu tau. Kata ini dia sekarang ni dah nak beranak ke apa. Sebab yelah dia tak ada pengalaman benda ni semua. Dan katanya rasa sakitnya tu sampaikan dia menangis-nangis tau. Katanya dia punya sakit tu sampaikan menitik air mata dia menahan sakit. Dan pada masa tu dia dah tak selesa dah. Nak duduk pun sakit, nak baring pun sakit, berdiri tak kena, berjalan tak kena, semua yang dia buat tak kena. Dia akan rasa tak selesa, dia akan rasa sakit dekat bawah perutnya tu. Jadi pada masa tu Mira tadi pun cakaplah dengan suami dia kan, ngadu dengan suami dia dan ajak suami dia ni pergi ke hospital untuk cek. Sebab dia dah tak tahan sangat dah dengan sakit tu. Tapi masa tu suami dia bukan bawa dia pergi ke hospital tau. Suami dia bawa dia pergi ke rumah mertua dia. Bila Mira ni perasan yang suami dia on the way ke rumah mak mertua dia, so Mira ni macam tak puas hati lah kan. Dia marah dengan suami dia, dia membebel. Katanya on the way pergi rumah mertua dia tu memang membebel je lah kerja dia. Okey, bila dia melangkahkan kaki masuk ke dalam rumah mak mertua dia tu, ayah mertua dia dah pandang dia semacam tau. Seolah-olah macam ayah mertua dia ni nampak apa yang sebenarnya dah berlaku pada diri dia. Yelah kan ayah mertua dia, yelah kan bapak mertua dia yelah kan bapak mertua dia tu boleh ubatkan orang. Of course lah dia tahu kan. Lepas dah suami Mira ni ceritakan apa yang berlaku dengan Mira, yang kata Mira sakit dekat bahagian sini-sini semua kan. Jadi pada masa tu ayah mertua dia minta Mira ni supaya baring. Dah tu ayah mertua dia tadi bacakan ayat-ayat suci Al-Quran sambil tekan dekat bahagian tepi perut Mira ni. Masa tu Mira cakap rasa sakit dia, ya Allah, Allah je lah yang tahu. Dan sampaikan dia ni terkeluar air mata tau dia punya sakit tu. Lepas dah beberapa minit, rasa sakit tu semua hilang. Baby dia pun siap tendang-tendang lagi perutnya. Dan dalam masa yang sama juga, ayah mertua dia pun tanyalah kan. Dah tu dalam masa yang sama juga, bapak mertua dia pun tanya, ada benda-benda yang pelik berlaku ke dalam beberapa hari lepas? Jadi masa tu bapak mertua dia pun tanyalah kan, ada benda-benda yang pelik berlaku ke baru-baru ni? Jadi Mira tadi pun baru teringat benda yang jadi dekat dalam lift tu kan, yang ada orang ada nenek tu pegang perut dia. So dia pun ceritalah dengan bapak mertua dia. Ada seorang nenek ni tiba-tiba je dia boleh pegang perut kita kan. Lepas tu dia tanya dah berapa bulan macam tu. Siap dia cerita lah yang kata nenek cakap lepas tu gelak-gelak. Gelak-gelak tu macam yelah agak creepy lah juga dah, kenapa kau nak gelak macam tu kan.
Macam ada maksud yang tersirat je. Dah tu bapak mertua dia pun cakap, kan betul abah dah cakap dah, orang mengandung anak pertama ni ramai yang suka, ramai yang berminat tau. Dah tu bapak mertua dia cakap macam ni, belum masanya lagi, mana boleh keluar, ada yang mengacau ni. Jadi katanya lepas kejadian tu berlaku, Mira ni disuruh mandi limau supaya hilangkan semua tenaga-tenaga negatif ataupun makhluk-makhluk halus lah, makhluk-makhluk halus yang mengacau dia. Tak lama lepas tu dia selamat bersalin anak pertama dia. Katanya alhamdulillah semuanya selamat. The end. Itulah dia kisah tentang Mira. Jadi kalau korang yang mengandung anak pertama tu, korang rasa korang akan dengar tak pantang-pantang larang tu semua? Maksudnya ikut ke tak? Sebab yelah sekarang ni kan ramai orang-orang yang moden. Kita orang moden di mana nak follow benda-benda yang orang-orang tua cakap tu kan. Tapi bila dah jadi benda-benda macam gini, mendapatlah kau. So tak kisahlah korang punya fikiran tu nak dengar, nak follow pantang larang tu ataupun tak. Yang paling penting korang kena berdoa dengan Allah supaya lindungi korang punya baby. Yelah itu kan anak pertama. Betul juga sebenarnya anak pertama ni darah manis tau. Sebab itulah ibu-ibu mengandung anak pertama ni comel je kan. Okeylah, saya rasa sampai di sini untuk video kali ini. Saya harap korang sukakan video ni. Dan macam biasa, kalau korang sukakan video ni, jangan lupa tekan tombol like, comment, share dan juga subscribe. Jumpa lagi next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.